Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Nama saya Muhammad Syamil Ilman bin Muhammad Syukri 03 DPB 21F1022 berserta dengan 4 sahabat saya Muhammad Ikmadini bin Muhammad Aizil, Nur Isnahani binti Nazri, Intan Janatul Zulaika binti Abdullah dan juga Nur Fazana binti Hamzah. Kami daripada Guru 4 akan membentangkan tentang tajuk Rukun Negara. Terdapat beberapa isi kandungan yang terdapat dalam slide ini. Yang pertama, pengenalan rukun negara. Yang kedua, penerangan rukun negara. Yang ketiga, kepentingan rukun negara. Yang keempat, peranan rukun negara. Dan yang kelima, impak rukun negara. Tajuk yang pertama ialah pengenalan rukun negara. Rukun negara merupakan satu ideologi negara yang tercipta ekoran daripada berlakunya peristiwa Rusuhan Qom pada 13 Mei 1989. Peristiwa 13 Mei 1989 merupakan satu bukti berlakunya pemusuhan kaum yang sangat dahsyat satu ketika dahulu. Pemusuhan dan pembalahan ini berlaku akibat ketidakadilan layanan yang diterima oleh masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Perkara ini berakar umbi sejak pemerintahan British, kemudian diteruskan dengan penjajahan Jepun yang ternyata memberi layanan istimewa kepada kaum Melayu. Keadaan demikian telah menjadi barah sehingga tercetusnya peristiwa ini. Masyarakat Malaysia seharusnya mengambil iktibar dan pengajaran daripada peristiwa 13 Mei 1989 supaya negara terus dalam keadaan aman dan makmur. Oleh itu, masyarakat Malaysia perlu berpegang kepada prinsip-prinsip rukun negara yang telah ditetapkan. 5 prinsip rukun negara. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Berikut adalah suasana ketika rukun negara diisytiharkan. 5 dekad berlalu, rakyat Malaysia mengukuh tekad memupuk semangat muhibah dan perpaduan. Kami rakyat Malaysia berikrar. Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong keempat, Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin mengisytiharkan rukun negara bersempena dengan sambutan ulang tahun kemerdekaan ke-13 pada 1970. Pembentukannya mengikut acuan rakyat Malaysia hasil perundingan Majlis Gerakan Negara Mageran bagi mewujudkan sebuah negara bangsa yang harmoni. Rukun negara menyatukan kita semua untuk Malaysia yang maju dan progresif. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ikmadini bin Muhammad Aizil, nombor metrik 03 DPB 21F1072. Di sini saya akan meneruskan perbincangan penerangan rukun negara. Rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, memberi konteks yang kukuh kepada Tuhan melalui kepercayaan beragama, iaitu dapat melatih pemikiran, perbuatan dan pertuturan masyarakat yang memberi manfaat. Semua agama mengajar kita ke arah kebaikan. Rukun negara yang kedua, kesertaan kepada raja dan negara, amalan sistem demokrasi parlimen dan raja perlembagaan, kedudukan yang di-Pertua Agong sebagai ketua negara. Rukun negara yang ketiga, keluruhan perlembagaan. Perlembagaan negara mengandungi perundangan tertinggi yang digunakan sebagai rujukan. Perlembagaan negara menggubal dengan sepakat semua kaum dan pihak lain. Rukun negara yang keempat, setiap rakyat mempunyai taraf yang sama di sisi undang-undang. Undang-undang negara perlu diterima dan dipertahankan kedaulatannya untuk mengawal serta mewujudkan negara yang aman dan makmur. Rukun negara yang kelima, kesopanan dan kesusilaan, berkait rapat dengan pengembangan personaliti dan tingkah laku setiap rakyat untuk membentuk masyarakat yang memiliki rasasiah yang mulia. Okey, sampai situ saya punya penerangan. Sekian, terima kasih. Saya
saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Handi binti Nazri, nombor kad matrik 03 DPB 21F1016. Hari ini saya akan menerangkan tentang kepentingan rukun negara. Yang pertama, melindungi perbadanan negara. Sebagai masyarakat, kita hendaklah berganding bahu agar negara terus aman dan makbul. Yang kedua, masyarakat yang adil dan relevan. Ini akan membuktikan bahawa undang-undang di Malaysia adalah adil untuk semua rakyat. Yang ketiga, mencapai masyarakat yang setia. Dan keempat, mewujudkan masyarakat yang bertolak ansur antara satu sama lain walaupun berlainan bangsa. Nama saya Nur Fazana binti Hamzah. Nombor kad matrik 03 DPB 21F1008. Saya akan menerangkan peranan rukun negara. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Setiap individu perlu bertanggungjawab dan mentaati segala ajaran agama Islam. Mengikut ajaran agama, setiap individu perlu pertimbangkan rasa bersyukur, berkeyakinan dan bersederhana dalam kehidupan. Selain itu, rohaniah perlu diterapkan agar kehidupan kita dalam redha Allah. Akhir sekali, dengan meningkatkan kepercayaan kita pada Tuhan, kita dapat meninggikan lagi keimanan kita. Yang kedua, kesetiaan pada raja dan negara. Setiap individu perlu bertanggungjawab dan taat setia kepada ketua negeri dan ketua negara. Setiap individu yang berjiwa patriotik dan sanggup berkorban demi negara dapat melahirkan generasi awal yang menghormati pemimpin negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Dapat mempertahankan perlembagaan negara sebagai undang-undang tertinggi. Perlembagaan negara dapat memberi perlindungan dan hak keistimewaan kepada setiap warga negara. Akhir sekali, dapat memudahkan pembangunan negara dibina. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Masyarakat perlu mematuhi undang-undang dan peraturan negara untuk menjamin kebebasan dan keadilan untuk negara terus aman dan harmoni. Akhir sekali, kesopanan dan kesusilaan. Kita dapat menekankan nilai murni dalam setiap individu bagi proses membangunkan modal insan dan dapat melambangkan kepribadian seseorang. Setiap individu yang mengamalkan nilai murni ini dapat saling hormat menghormati antara satu sama lain. Nama Intan Janatul Zulaika binti Abuah, nombor kad matrik 03 DPB 21F1035. Impak rukun negara. Impak rukun negara terbahagi kepada 3. Individu, masyarakat, negara. Individu memupuk sifat cintakan negara, melahirkan individu yang mematuhi arahan. Masyarakat melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Selain itu, bersikap saling menghormati antara satu sama lain. Negara, kestabilan politik. Tidak berlakunya pergaduhan antara berlainan kaum. Negara akan lebih dikenali ramai. Kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia yang mencintai tanah air, kita hendaklah memahami dan menghayati segala yang terisi dalam kandungan prinsip rukun negara. Malahan, semua wajib mengetahui tentang perkara ini agar generasi akan datang tidak ketinggalan untuk mengetahui kepentingannya. Sekian, terima kasih.